Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 10 September 2024. Kerajaan Sarawak merancang untuk mempercepatkan peralihan operasi Pelabuhan Hijau dan pintar bagi kawasan rantau Asia Pasifik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kerajaan negeri ini berada di barisan hadapan dalam bangunkan Pelabuhan Hijau. Menurutnya, usaha ini adalah dengan menghasilkan bahan bakar hijau, mewujudkan hub pengisian bahan bakar hijau dan melaksanakan koridor utiliti bersama untuk kemudahan pelabuhan yang canggih. Menyokong usaha tenaga bersih, Kerajaan Sarawak sedang membina kemudahan terminal gas dan merancang lapangan terbang antarabangsa Kuching yang baru untuk memenuhi keperluan pengangkutan dan kelestarian moden dengan keutamaan terhadap infrastruktur tahan lasak dan lestari. Sejajar ekonomi berasaskan inovasi, Sarawak juga melabur dalam sektor maju seperti avionik dan komponen pesawat serta kursus aero angkasa berteknologi tinggi. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucap tama bertajuk memperkasakan penyelesaian perubahan iklim dalam dunia berbeza di Persidangan Petroleum Asia Pasifik APEC 2024 di Raffles City Convention Centre di Singapura. Tun Datuk Patinggi Temenggung Jugah Anak Baring atau lebih terkenal dengan panggilan Tun Jugah terus dikenang sebagai negarawan terbilang atas jasa besar beliau sebagai salah seorang tokoh pemimpin yang berperanan penting dalam pembentukan Malaysia sekaligus membuka ruang kepada Sarawak untuk menikmati kesejahteraan sejak negara ini ditubuhkan. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Tun Jugah merupakan tokoh ulung masyarakat Dayak memiliki ketajaman fikiran dan pandangan realistik. Jelasnya selain menjadi di antara penggerak dalam merealisasikan pembentukan Malaysia, kepimpinan Tun Jugah terselah apabila berjaya mendamaikan perbalahan kaum Iban dengan kaum Kayan dalam peristiwa perdamaian Kapit pada 16 November 1924 selain menyumbang kepada kejayaan gerakan penentangan sewaktu pendudukan Jepun di Sarawak. Premier Sarawak berharap agar seluruh rakyat Sarawak terus memelihara apa yang dimulakan oleh Tun Jugah yang memberikan makna kepada sebuah negara bebas dan berdaulat. Teks ucapannya dibaca oleh Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugambas pada perasmian program mengenang negarawan Tun Datuk Patinggi Temenggung Jugah Baring, negarawan terbilang Anjuran Arkib Negara Malaysia di Yayasan Kebudayaan Dayak DCF Kuching. Kementerian Perpaduan Negara berhasrat meneliti semula pengisian sejarah Malaysia terutamanya dalam sistem kurikulum pendidikan sekolah untuk memastikan rakyat dapat mengetahui fakta berkaitan pembentukan Malaysia yang lebih menyeluruh. Sehubungan itu, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang memberitahu satu konvensyen sejarah Malaysia akan diadakan pada 19 September ini bagi melihat bagaimana sejarah negara ini dapat dikemaskini secara menyeluruh. Jelasnya ini untuk memastikan rakyat khususnya generasi baru mengenali serta menghayati sejarah negara ini, melibatkan tokoh-tokoh perjuangan pembentukan Malaysia serta jasa dan sumbangan mereka dalam merealisasikan impian tersebut. That's why convention itu very important. Kita melihat mungkin dari segi pengisian di bawah pendidikan mungkin tak begitu menyeluruh lah. Kita haraplah kita dapat sampai kepada tahap yang mengikut apa yang disimpan dalam sejarah di arsip negara Malaysia. Menurut beliau, Konvensyen Sejarah Malaysia itu melibatkan kerjasama Arsip Negara Malaysia yang menyimpan banyak rekod penting bersejarah sejak kemerdekaan Tanah Melayu serta peristiwa penting yang berlaku sehingga ke hari ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri perasmian program mengenang negarawan Tun Datuk Patinggi Temenggung Jugah Baring, negarawan terbilang di Kuching. Pengendali kepada infrastruktur kritikal di negeri ini perlu memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk ancaman pengesanan dan meningkatkan persiapan berdepan ancaman. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi, sebagai sasaran utama, mereka perlu bersedia berdepan cabaran baru sama ada dalam bentuk serangan cyber maupun fizikal.
Kemajuan teknologi teras kepada kejayaan untuk meningkatkan kebolehpercayaan telekomunikasi atau memastikan bahawa grid kuasa kekal selamat. Justru katanya adalah penting semua pihak bekerjasama agar satu usaha dapat diselaraskan antara agensi kerajaan dan swasta bagi mewujudkan tindak balas bersepadu yang boleh mengukuhkan pertahanan kolektif kepada pelbagai ancaman. Datuk Seri Julaihi berucap di sidang kemuncak Keselamatan Infrastruktur Kritikal 2024 Anjuran Bersama Sarawak Energy dan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak di Kuching. Bertemakan membina ketahanan melalui strategi keselamatan, persidangan ini disertai lebih 300 peserta dari pelbagai agensi penguatkuasaan keselamatan dan utiliti negeri. Mukah akan menjadi tuan rumah Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1446 Hijrah bersamaan 2024 Masihi yang akan berlangsung pada 16 hingga 17 September 2024. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak merupakan satu perayaan Islam dan acara rasmi Kerajaan Sarawak yang diadakan setiap tahun. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Mukah. Menurutnya, antara acara iringan yang akan diadakan adalah seminar Laukana Bainana, berselawat, forum perdana Ehwal Islam, ceramah dan forum sempena Maulidur Rasul di masjid dan surau di setiap bahagian di Sarawak, ziarah perkampungan saudara kita, pertandingan memanah, pertandingan TikTok Challenge video kreatif dan pameran realiti maya VR. Dalam pada itu, katanya dua majlis utama sempena sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini akan dihadiri oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak serta isteri. Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul akan diadakan pada Isnin 16 September 2024 di Masjid Setia Raja Mukah, manakala Majlis Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1446 Hijrah 2024 Masihi pada Selasa 17 September 2024 bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Penubuhan komuniti madani di Kampung Semob, Kampung Kut dan Kampung Sa'a merupakan satu inisiatif penting dalam usaha memperbaiki penyampaian dasar kerajaan serta meningkatkan taraf hidup penduduk di kawasan tersebut. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, inisiatif ini memberi ruang kepada penduduk untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan komuniti mereka sendiri dengan menyuarakan pandangan, memberi input mengenai projek pembangunan yang akan dilaksanakan serta menyertai aktiviti yang dirancang. Menurutnya, ia bukan sahaja menggalakkan penyertaan penduduk dalam proses pembuatan keputusan tetapi juga membina semangat kekitaan dan tanggungjawab bersama dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan program jiwa komuniti madani anjuran pejabat penerangan daerah Daro di Kampung Semob. Insinyur Yusuf turut menyeru penduduk setempat memantapkan jati diri dengan mengekalkan semangat kekitaan dan toleransi antara satu sama lain serta memiliki minda kelas pertama yang berpegang kepada nilai-nilai integriti. Program sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2024 yang dianjurkan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu tingkah laku bunuh diri dan pentingnya sokongan sosial dalam menjaga kesejahteraan mental. Menurut Adun Tanjung Batu Johnny Pang bahawa pentingnya kerjasama masyarakat dalam mencegah tingkah laku bunuh diri dan mengurangkan stigma yang sering dikaitkan dengan isu tersebut. Katanya program ini dapat membantu mengubah persepsi masyarakat serta menggalakkan lebih ramai yang terkesan untuk mendapatkan bantuan. Sokongan sosial dan kesedaran adalah kunci dalam pencegahan tingkah laku bunuh diri. Beliau berkata demikian semasa merasmikan sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri di Bintulu. Antara aktiviti diadakan termasuk forum, pameran kesihatan mental dan Wall of Hope. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Malaysia Madani Jiwa Merdeka ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.